Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi bashir wa la tunaffir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat, para hadirin hadirat, khususnya kepada pihak pengurusan daripada Masjid UTM Kuala Lumpur, termasuk kepada para pengurus, yakni pihak pengurusan Masjid UTM Kuala Lumpur, ahli-ahli jawatankuasa takbir Masjid UTM, dan seterusnya seluruh warga UTM Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya maka pada pagi ini julung-julung kali saya rasa saya dapat bersama walaupun secara live online melalui Facebook fanpage kepada UTM sendiri, yang mana kita harapkan pertemuan kita pada hari ini, pada pagi ini bersamaan dengan 14 hari bulan Zulhijjah ataupun bulan yang terakhir menurut kalender ataupun takwim Islami, dan insya-Allah selepas bulan Zulhijjah ini maka bertemulah dengan apa nama ni, bulan Muharram 1442.
1441 mungkin meninggalkan satu kesan ataupun sejarah yang besar. Apatah lagi sejarah di bulan Zulhijjah baru-baru ini, bulan yang terakhir merupakan penutup kepada 1441. Yang mana jemaah-jemaah daripada negara kita, Malaysia yang tercinta ini, termasuk Indonesia, termasuk Singapura, termasuk Brunei, Thailand dan persekitarannya tidak dapat melaksanakan ibadah haji pada 1441. Cantik nombornya tu. Bukan suruh main nombor, tidak. Tapi satu tu duduk tepi, 441 sejarah yang besar. Bagi saya ingat kalau umur 50-an, julung-julung kali saya mendengar iaitu tidak dibenarkan jemaah Malaysia ataupun ASEAN khususnya untuk melaksanakan ibadah haji akibat ataupun kerana masalah COVID-19. Yang mana pihak kerajaan Saudi pun kalau tengok baru-baru ni hanyalah membenarkan lebih kurang 1,000 sahaja, di mana rakyat Malaysia tak silap saya 7 orang ke 8 orang sahaja, yang itu pun mereka yang berada di sana, yang bertugas, yang belajar dan sebagainya. Jadi nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini semua kalau dipandang dari sudut kebaikan ataupun positif, maka ia merupakan satu ujian yang mana memberikan kita banyak muhasabah, banyak orang kata renungan, ya. Ada sesuatu yang kita lihat bagaimana ujian Allah ini kalau ditimpakan ke atas muka bumi ini, maka berlaku sesuatu, kata orang ni, keterencatan baik dari semua sudut. Hatta belajar, mungkin UTM sekarang ni pelajar tak masuk lagi. Dah berapa bulan dah. Anak-anak saya di kuis dan juga di USIM pun sama juga. Ya, maka nak bagi tahu, ini musibah yang Allah bagi ni dari sudut rahmat bagi orang beriman ialah dipikir, Masya Allah, ini baru COVID-19. Belum cerita tentang kiamat lagi. Ini subhanallah, ya. Baru cerita COVID-19 semua dah takut. Semua dah takut pergi mana-mana pakai pelitup muka, pakai masker, pakai mask. Ya, contoh dia, kerana takut kena bayar 1,000. Tetapi tak takut pula kalau tak tutup aurat. Contoh. Ya, sebab tak tutup aurat tak kena 1,000. Ya, tak kena 1,000. Jadi tak tutup muka ini, ya, maka kena 1,000. Semua pakai takut, semua pakai khawatir kena. Tambah-tambah hari ini pula gelombang kedua berlaku di Kedah. Ya, lebih kurang 6,000 penduduk kampung dan 5 mukim mereka sudah mendapat PKPD, perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Di Kubang Pasu, di Jita, di Padang Sanai, kawasan ni daerah Padang Terang. Jadi benda-benda macam ni dari sudut yang lain ialah nak bagi tahu bahawasanya, ya, dalam keadaan musibah macam ini pun ada orang masih lagi engkar. Ada orang masih lagi degil. Dah tahu pakai gelang kuning, kena kuarantin di rumah. Ni hak yang pembawa virus dari peristiwa Gangga tadi ni. Ya, orang ambil gambar dia boleh minum di kedai kopi, di kedainya. Dan kadang dia memakai gelang pink. Ni bukan makcik pink ni. Ini dia panggil pakcik Pak Long Pink. Ya, dia balik peristiwa Gangga dekat saya. Dia ni bukan, dia penduduk permanent resident, penduduk tetap sahaja. Dia balik tapi dalam keadaan mungkin dia haus sangat, seronok nak makan dekat kedai dan sebagainya. Gelang kuning ada lagi. Maka termasuk saya akan terus sebut bagi orang yang antara yang degil, yang tak dengar cakap. Maka akhirnya 6 ke 7 ribu orang Jita, orang Hosbah, orang Koddiang, orang apa lagi, orang Megat Dewa, Megat Berhala, semua adalah nak bubuh tu macam-macam. Dewa Berhala, Megat Kuih, Megat Tokong, semua ada di situ. Termasuk Padang Sanai, belah Perik. Itu kawasan saya tu. Saya duduk di Jalan Kuan Nerang. Jadi disebabkan seorang ini
menyebabkan imam masjid Hosbah, Bilal, pegawai-pegawai immigration, pegawai-pegawai custom yang alik dia pergi ke Bukit Kuitam tu, dia orang punya kena buat saringan. Kenapa? Ini baru dalam ujian ini, pihak kerajaan kata jangan, dia melawan. Ini contoh dia. Ini belum cerita lagi, memang ada wujud dah. Di akhir zaman nanti, bila dah Dajjal yang Allah dah gambarkan, ya, dan Nabi telah ceritakan dalam keadaan Dajjal ini kepalanya sekian-sekian, matanya kecil sebelah ibarat buah kismis, rambutnya berimbun dan dari tulis kafirun, ramai orang mengikut Dajjal ini beriman. Yang paling banyak kata Nabi, para pengikut Dajjal ni ialah para wanita yang kurang iman mereka dengan Allah SWT. Sehingga kan dalam hadis sebut, para suami, para anak lelaki balik rumah segera ikat ibu, ikat adik-adik perempuan dia orang, ikat isteri dia orang, ikat anak perempuan dia orang di rumah supaya jangan keluar ikut Dajjal. Sampai peringkat dia macam tu. Ini contoh dia. Maksud dia, dalam peringkat akhir zaman, nak kiamat tu, Dajjal dia mari, ramai orang ikut dia. Ramai berlawan, ramai menentang arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara dia. Dan tambah lagi pula dalam keadaan kita COVID-19, berapa ramai orang kata pergi pasar awam pakai pelitup muka. Ya, ni contoh dia. Contoh dia lah. Saya bukan nak cerita tajuk ni sebenarnya, tapi mukadimah intro ni nasihat lah daripada, insya-Allah kita pun lebih kurang juga ya dalam bab-bab ni. Nak bagi kita pasal apa? SOP kita kena jaga. Lepas tu pula tulis dalam WhatsApp pula, dalam grup, tulis ni apa ni, PKP ni menyebabkan kita masjid tak boleh pergi dan sebagainya. Contoh dah sekarang ni di sana masjid telah pun ditutup semula. Sekolah, 5 sekolah menengah kebangsaan dan juga sekolah kebangsaan ditutup sehingga 29 hari bulan Ogos. Rehat lagi, asronok lah nampak gayanya dalam bahasa kasarnya kan. Tidak, ya. Tetapi nak bagi tahu inilah akibat dah Allah bagi musibah beri pengajian. Nak tengok kita ni jenis lebih dekat dengan Allah, lebih banyak mematuhi arahan ataupun banyak engkar kepada perintah Allah. Ini subhanallah. Jadi kita harapkan memoga insya-Allah COVID-19 di negara kita ini akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan takat orang risau, saya yang penceramah ni pun saya pun risau demi Allah. Bukan main-main penyakit ni yang kita tak tahu COVID-19 ni bila nak settle, bila nak hilang, bila nak selesai. Kan? Para doktor pun ketua pengarah Kementerian Kesihatan pun dia kata ini kemungkinan ni makan masa bertahun. Mungkin paling-paling awal pun bulan Jun tahun depan dan sebagainya. Masya Allah. Lagi lama lagi panjang. Orang nak buat kenduri serba salah. Orang nak bawa kenduri, nak buat ya tak kiralah majlis kenduri, kenara sebagainya. Ada masalah. Sebab apa? Sebab COVID-19 ni belum lagi selesai. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi belum saya nak mulakan, mari sama-sama yang sedang menonton pada pagi yang mulai ini. Ala kulli hal saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada pihak pengurusan Pusat Islam UTM Kuala Lumpur yang mana sudi menjemput saya untuk bersama-sama live Facebook pada pagi yang mulai ini. Dan saya tahu di UTM pun pensyarah hebat-hebat bahagian pengajian Islam pun ramai, tetapi mereka menjemput saya ini alhamdulillah untuk berbicara dengan tuan-tuan dan perempuan sekadar masa yang ada, sekadar ilmu yang didapati oleh diri saya sendiri. Dan insya-Allah moga-moga sahabat-sahabat Muhammad Azul Fahmi daripada Melaka, Muhammad Anda Megak Syahimi, Hero of the Day, Farah Anwar, bolehlah komen-komen, bolehlah orang kata apa ni, kongsi-kongsikan, share-sharekan, ya. Share-sharekan untuk sahabat-sahabat kita yang lain dapat menyaksikan live bicara duha anjuran Pusat Islam UTM Kuala Lumpur. Moga-moga sharing anda tersebut akan mendapat kebaikan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Jagalah mulut kerana mulut badan binasa, kerana mulut orang terasa, kerana mulut ada hati yang terluka, kerana mulut manusia buang masa, kerana mulut kita tak bertegur sapa, kerana mulut putuslah saudara, kerana mulut kita banyak dosa. Tu tak boleh tulis lah. Kerana mulut badan binasa, kerana mulut orang terasa, kerana mulut ada hati yang terluka, kerana mulut manusia buang masa, kerana mulut tak bertegur sapa, kerana mulut putuslah saudara, kerana mulut kita banyak dosa. Antara dia. Maksud dia, tajuk kita ni mulut neraka. Mulut neraka lah. Ataupun kalau orang kata mulut puaka boleh juga kan. Bukan ni sebenarnya lidah tu cuma sedap bunyi mulut lah. Orang jangan nampak lidah, orang nampak mulut. Orang kata mulut jahat, orang kata dia mulut jahat ni. Orang kata mulut jahat. Mulut neraka ni mulut jahat. Ya. Jadi kerana mulut badan kita akan binasa. Mulut. Kan? Badan binasa ialah kita maki orang, orang pukul kita. Kan? Kerana mulut, ada orang tak berani pukul kita tapi dia terasa dengan mulut kita. Mulut jahat, mulut kurang ajar. Kan? Kerana mulut, ada orang yang terluka hati dia. Ya, terluka kecil hati dia. Lalu dia akan putus saudara. Kerana mulut, manusia banyak buang biasa. Ialah buang masa. Ialah duduk kat lepak-lepak pasal mulut nak bercakap. Kalau duduk dalam rumah dia rimah. Dia lebih suka balik rumah ni untuk tidur, untuk rehat. Ya, atau lebih suka untuk bersembang dengan lepak-lepak di luar sana, atau lebih suka bagi dia. Kadang-kadang anak bini ni buat tak tahu je. Dia keluar pagi, kemudian petang dia balik. Ataupun dia buat ada hobi, pergi mancing. Kenapa? Sebab mulut. Sebab mulut, ya, manusia sanggup buang masa. Cuba tengok kat kedai-kedai, makan 24 jam. Kan? Orang perempuan banyak ke orang lelaki banyak? Jawapannya ada orang lelaki. Dia buat apa? Minum teh je. Dia tak ada bini ke? Dia tak ada anak ke? Dia tak ada keluarga ke? Sedap minum teh kat kedai. Kalau pagi tu standard lah ni malam-malam. Tengok TV, tengok Astro, tengok apa nama ni, bola sebagainya. Duduk kat kedai mamak. Kedai mamak lah ya. 4 jam ni orang Melayu jangan buka kedai mamak. Ya. Duduk sembang. Kenapa? Pasal kadang mulut buang masa. Buang masa. Patut dia tidur. Pukul 3 pagi tidur. Subuh. Wallahu'alam. Subuh. Wallahu'alam. Kemudian, kerana mulut, manusia tak bertegur sapa. Betul. Bila dah kecil hati, bila dah geram, dan sebagainya, bila dah terluka, maka manusia memang tak tegur sapa. Adik-beradik tak tegur sapa. Adik-beradik kita tegur memang tak makan saman. Jadi kita pun malah tegur dah. Ataupun adik-beradik kena tegur, terus kecil hati. Tegur benda baik bukan benda tak elok, bukan benda tak baik. Dia kecil hati. Bila dia kecil hati, dia jumpa kita pun dia tak tegur siapa dah. Ataupun kita dah mula meluat kan, kita tak tegur sebab apa? Sebab kita, mulut kita ni, kita katakan sekian dia tak nak ikut. Juga termasuk sampai mereka tak bertegur siapa. Kemudian pula, kerana mulut putus saudara. Maksud dia bila putus dia kerana mulut, maksud dia, mungkin mulut dia kata, hang ni, aku sebut kerja malas, suruh belajar malas. Hang tahu hang nak makan dan sebagainya. Contohlah. Jadi, putus saudara. Dia pun keluar rumah, dia tak ada rumah, dia balik merantau jauh. Putus saudara ada Ada kadang-kadang kita yang mak ni mulut kadang-kadang kasar juga. Duduk rumah perhabis berah. Duduk rumah tidur je kerja, makan tidur, tak boleh buat kerja. Balik rumah ni kerja nak tidur je. Minta tolong buat kerja payah, nak angkat buang sampah. Mulut kita ni mak ni ataupun ayah ni dia boleh letih. Sebenarnya memanglah standard lah tu. Tapi anak-anak ni kadang-kadang dia ego. Ada juga anak yang ego. Tapi punca mulut ni, dia pun ajak kawan-kawan, jom kita pergi Kuala Lumpur lah. Pindah Kuala Lumpur, dia buat kerja. Dia ada geram. Adik-beradik dia mengaji tak berapa pandai. Kira dia ni kira paling lekeh adik-beradik. Jadi dia macam kecil hati. Abang-abang cakap macam-macam kat dia. Lah dia belah dia. Sampai peringkat, sampai dia kahwin pun dia tak balik. Oh, dia macam tu. Ada ada. Sebulan balik memang ada golongan anak yang macam tu. Walaupun tu termasuk deraka. Dia kahwin pun kadang-kadang mak dia pun tiba-tiba bawa balik bini contoh. Itu bagus boleh bini. Ada tidak bawa balik anak, dapat anak bawa balik. Sebab apa? Sebab
Dia rasa kecil hati sebab dia beradik dia pakai kata dia macam-macam. Hang ni bodoh, hang ni malas, whatever. Jadi dia pun cabut, tak apalah. Aku nak buktikan bodoh-bodoh aku ni aku boleh kaya. Ni pun kadang-kadang ada juga hikmah dia kan. Dia berpindah, dia berhijrah kerana ada sebab dia. Satu cabaran dia untuk diri dia. Dia pun memang senang dan sebagainya ataupun sebaliknya wallah alam. Yang penting kerana mulut putus saudara. Ini contoh dia kan. Yang seterusnya kerana mulut kebanyakannya orang dapat dosa. Ayat ni kita cerita tentang mulut neraka atau mulut puaka. Ya, tu antara dia. Kerana mulut yakni kita banyak dosa. Itu antara dia. Saya teringat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Buka tengok dalam surah An-Nisa ayat 148. Allah tidak suka perkataan kepada perkataan-perkataan yang buruk yang dikatakan dengan berterus terang untuk mendedahkan kejahatan orang. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Itu dia boleh. Saya ulang, ayat ini bermaksud Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang untuk mendedahkan kejahatan orang. Maksud dia, mulut neraka ni, mulut puaka ni, dia ni suka menceritakan kejahatan orang kepada orang lain. Dia ni kelapi umur orang ni dalam bahasa mudah an-namimah. An-namimah ni naqlul kalam minal ghairi ilal ghair. Maksud dia berpindah perkataan buruk daripada seorang kepada orang lain. Itu dia. So, dia suka cerita kejahatan orang. Dia mengumpat, dia fitnah. Ni zaman kita sekarang ni. Dia tambah-tambah minta maaf cakap. Dalam dunia politik, negara dan dunia hari ni, kalau tak fitnah ni memang payah nak dapat kemenangan. Itu dah jadi trend dah. Ambil gambar kau untuk skandal. Contoh kalau di barat sekarang, dia tengok calon presiden ni tidur dengan seorang perempuan kan. Contoh dia ambil coding, ambil gambar. Tengok ini kah bakal presiden kamu yang nak jadi presiden kamu. Maka orang tak undi dia. Itu standard. Kan? Biasalah. Jadi orang mudah untuk mencapai kemenangan dengan buat fitnah. Fitnah main kot mana? Memang main kot mulut. Tak nafikan. Walaupun ditaik-taik lebih kurang selalunya mulut ni kerana mulut badan binasa. Kerana pulut santai binasa. Itulah kerana santai pulut binasa. Lebih kurang itulah. Saya lupa dah kan. Jadi nak beritahu kepada kita bahawasanya tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian, iaitu kerana mulut tadi ni dia suka cerita kejahatan orang depan orang. Kecuali siapa yang boleh. Contohnya dia dizalimi. Illa man zulima. Melainkan orang itu orang yang pernah dizalimi. Contoh, orang tu rampas tanah dia. Orang tu ambil tanah dia. Orang tu contoh dia berhutang dengan dia tak bayar, contoh dia. Cuma dia nak bagi tahu ni, dia kata dia tepat cerita. Hati-hati. Orang ni hutang aku pun tak bayar-bayar sampai hari ni. Dah berbelah ribu dah. Dia nak hutang ke aku, bukan nak cerita buruk tentang dia. Tetapi aku dah kena. Aku tak nak engkau kena pula dengan dia. Itu tak apa. Dengan niat bukan nak menjatuhkan martabat maruh orang tadi ni. Sebab kita pernah dizalimi. Hutang sampai 10 tahun tak bayar-bayar. Kita bagi tahu seorang-seorang kawan-kawan rapat dengan dia. Dan rapat dengan kita ni. Dia kawan kita. Tapi dia tak nak bayar hutang kat kita. Lalu dia cerita kepada orang lain, hati-hati sahabat ni kalau deal bisnes dengan dia, memang masalah duit sampai barang tak ada. Nampak tak? Contoh dia mungkin nak buat perniagaan OEM. Nak buat syarikat sabun, nak buat nama Pusat Islam UTM. Ataupun Pusat Islam UTM. Jadi apa ni? Piut. Ada kasanya pakailah sabun Piut. Pusat Islam Industri Teknologi. Piutma. Bolehlah contoh dia. Jadi nak buat sabun, kita pun deal dengan dia, bayarlah duit mula-mula 10,000. Dia kata janji nak hantar lebih kurang 1,000 kotak sabun ataupun botol sabun. Dah dekat 3-4 bulan haram tak sampai. Kita kena tipu dengan dia. Lalu kalau orang lain kita nak buat OEM dengan dia ni, kita beritahu awas di Kelang ni sekian, nak beritahu yang saya advance duit 10,000 sampai sekarang. Bukan setakat sabun, bukan setakat botol
Tudung botol pun wis entek orang eneng. Itu bahasa standard ya. Tudung botol pun orang eneng. Bukannya sabunnya eneng. Bukannya botolnya eneng. Tapi tudung botolnya pun orang eneng. Nampak nama lah dah kan. So hati-hati. Itu tak boleh. Ataupun ada orang yang zalim. Orang sekian. Kita kata ni adalah satu kezaliman. Kan. Jadi kita boleh beritahu ke orang hati-hati. Dia ni zalim. Kan. Contohlah. Ya, maka dalam bahasa mudahnya. Kita ni nak kena bagi tahu bahawasanya sesuatu benda yang Allah pesan, Allah tak suka walaupun dalam bahasanya perkataan-perkataan itu ya yang buruk tapi jangan cerita depan orang. Mungkin PN dia sekian, jangan cerita, hantar kedai kopi. Hantar tak kata dia. Si mat tu, bla bla. Tak boleh. Ya, kecuali yang dikatakan dizalimi dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatlah sentiasa mendengar lagi maha mengetahui. Itu kena jaga supaya jangan dapat gelaran mulut neraka, mulut puaka atau mulut apa sekalipun. Subhanallah. Itu antara dia. Ya. Dalam ayat yang kita selalu baca, saya orang baca wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun. Tengok kan. Masalah ada dua benda. Ya, iaitu namanya humazah, yang keduanya lumazah. Jangan sedap nama bu nama anak, jangan. Bu Hamzah tak apa, jangan bu Humazah. Ya. Bu nama Lumazah. Nama apa anak awak? Siti Nur Lumazah. Sedap dia bagus. Tapi tak tahu bapaknya dia bengong. Tak kerti bahasa. Kan. Cari nama Lumazah bubuhnya. Jadi apa makna Humazah, Lumazah? Allah sebut dalam ni wailun. Wailun dalam bahasa kasar kita ni celakalah. Ada katakan neraka, wail. Ya, itu antaranya. Jadi dalam bab-bab ni Ibn Abbas menyebutkan pada dia wailun ni dia kata ai syiddatu azabin fil akhirah, iaitu seksaan azab yang paling kerah dekat akhirat. Ya, azab yang kerah, azab yang kuat di akhirat. Dan kata Ibn Abbas innahu wadin fi jahannam yasilu fihi sadidu ahli nar. Apa maksud dia? Sesungguhnya neraka wail ini adalah lembah di dalam neraka jahanam. Wail ni lembah dalam neraka jahanam. Macam kita nak mention tak tahulah kan. Jangan duk mention. Jangan duk masuk neraka jahanam. Kemudian mengalir di dalamnya yasilu fihi sadidu ahli nari, iaitu daripada neraka jahanam ini, wail tu ini mengalir di dalamnya nanah-nanah, darah-darah kotor, nanah-nanah para penghuni neraka jahanam. Berat tu wailun tu sendiri, wailun tu makna satu lembah, satu wadi. Annahu wadin yasilu fihi sadidu ahli jahannam atau ahli nar, iaitu wail ni wailun likulli humadzatil lumadzah. Apa makna likulli? Bagi setiap humadzatin lumadzatin. Humadzatin iaitu para pengumpat. Lumadzah para pencela-pencela. Apa dia orang dapat? Wailun. Apa tidak? Jelas pengumpat dengan apa? Mulut. Pencela dengan apa? Dengan mulut. Kalau dia guna Facebook pun sama juga. Kan? Dia maki orang dalam bahasa khinzir, anjing, kan? Apa nama lagi? Lebay, celaka kata dia. Sedap no, mencelakakan orang lebay dan sebagainya. Kan? Contoh dia. Berserban tapi serban bodoh kata dia. Dia marah kawan tu kan. Mulut. Dia tulis dalam Facebook sama juga. Wailun. Sebab orang akan baca, orang akan tengok, orang akan lihat, orang akan nilai. Orang akan dengar. Sebab tu sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, iaitu apa katakan humadzatin lumadzah, iaitu setiap pengumpat. Humadzah mengumpat. Mengumpat je kerja dia kan. Itu antara dia. Jadi kalau bahasa mengumpat ni pula lihat kepada sema-sema sama kita,
nak cerita tak puas hati pada seseorang tu lain cerita kan, sesama keluarga sama anak beranak ni. Anak kita ni tak tahulah yang nombor 2 tu apalah kita. Itu bukan cerita mengumpat tu, kita duk bersembang untuk kebaikan anak-anak. Sembang untuk kebaikan anak-anak adik-beradik. Kan, tak tahulah kerja dia ni apa benda kita tak nampak nak buat kerja apa. Tak ada ke kerja boleh aku rimah aku tengoklah ya Allah, contoh dia. Itu dalam bahasanya kita membincang satu yang terbaik bukan dalam bentuk pengumatan ataupun penghinaan. Yang kita nampak mengumpat ni, kita mengumpat orang yang contoh dia, mungkin orang tu tak semayang, kita mengumpat. Kalau dia beradik kita, kau tak semayang ke mak? Dia tak semayang ke mak tak boleh tu, contoh dia. Itu mengumpat, dah bincang sama mak, sama adik-beradik ni, kenapa tak semayang? Kau tegurlah dia sebagai contoh-contoh dia. Kenapa dia tak puasa? Contoh bagi kita supaya adik-beradik boleh beritahu puasa jangan tak puasa, semayang jangan tak semayang. Tak tutup aurat beritahu kenapa bini kau tak tutup aurat? Kau tanggungjawab. Itu bukan mengumpat bini, nak bagi tahu dekat suami dia supaya bagi bini tu tutup aurat. Pakai cantik semua bagus dah, tetapi masya-Allah bab syariat tak boleh nak ikut. Tapi kalau tak berkait dengan kita, tak berkait dengan kita, jadi kita kenapa kena mungkin kita katakan dia apalah rajin pergi masjid. Kau yang perasan si Din tu bagus, tapi bini dia pakai yang tu mengumpat. Nampak humazah mengumpat. Betul lah, jadi panjang tambah-tambah sembang dekat kedai kopi ataupun makcik-makcik bawang sedang membawang, ya, walaupun waktu dia potong hala ataupun kunyit, tapi dia tetap membawang ni. Dia berkata, dia kata, ni penuh ni begitu tak sangka lah, kata pasal apa lah. Pengantin lelaki tu hitam, yang macam saya ni hitam kan. Pengantin lelaki tu isteri tuan rumah nak dara dia putih. Jadi hak duk membawang ni lah. Jadi duduk basuh pinggan di gedehok, orang Kedah kata gedehok. Dia orang nak makan, kita tengok. So biasalah kan standard lepas pengantin sanding lebih kurang, lalu pengantin ni ambil hatilah orang gedehok ni orang Kedah kata gedehok lah. Apa benda tu lupa dah. Dapur. Bahagian dapur. Perempuan ni, anak tuan rumah ni bawa lah. Apa nama perempuan ni pergi pengantin lelaki tu tunjuk lah. Kita tengok, ya Allah kan. Dia kata, Barabah, terima kasih banyak cik, terima kasih banyak tolong saya nenek. Tak apa, terima kasih banyak. Alah, kita ni kan orang kampung. Tengok muka suami, menantu orang tu, ya Allah. Tinted bro. Tinted, original tinted. Kalau ditahan di JPJ, confirm kena saman RM350. Kan? Lepas tu lepas pengantin tu pergi je. Ya Allah. Leha, ni mak leha. Kita mak leha, kata dah. Engkau ni buta ke? Pilih menantu ramai lagi. Si Helmi, si Zaidi tu lagi lah handsome. Kan? Si Helmi tu pun berlawa juga. Kan? Yang kau pilihnya si Khuzairi tu pasal apa? Jadi menantu kau ni buta ke? Ya Allah gelap benar. Contoh dia. Kan? Dia bunyi. Itu mengumpat. Mengumpat. Jadi adapun suami pada seorang kenalan tu dia kahwin dengan isteri dia ataupun isteri dia badan besar. Ni rumah lelaki pula. Jadi isteri dia tu, suami dia kurus cidin. Suami dia tu kalau berjalan kat jalan raya, trailer lalu memusing sebab kurus sangat. Kan? Tapi suami dia isteri dia besar pintu. Pintu utama rumah tu. Ya Allah, terkejut orang. Orang bakal lari habis daripada dapur, terkejut ingat kau orang ke apa. Ya Allah, besar benar. Muat ke bilik rumah kau tu? Dah kan. Dia pakat-pakat duk sembang-sembang ya. Jadi itu adalah mengumpat. Dan lumazah ialah mencela. Dia cela. Tetap mulut neraka ini antara ialah suka mencela orang. Kau tu mengaji pun bodoh. Kan? Kau tengok budak-budak belajar macam mana. Kau ni apa nak jadi kehidupan masa depan kau? Kan? Contoh dia. Dah lah muka macam tu. Dah lah tangan, dah lah cacat. Dia suka cela. Lumazah. Apa lagi? Cela. Cela ni kita menghina lah. Mencela tu menghina. Bila dia beradik dia, dia bezakan
anak dia siapa anak pandai. Alah, awak tak pandai, main banyak, awak tak bodoh, belajar malas, baca buku tak pernah, asyik pergi main bola saja, bla 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 bla. Dia suka cela. Dan dia suka bandingkan anak dia, tapi mana-mana tu cerita, anak awak dapat berapa SPM baru ni? Tu. Suka tanya tu anak dapat bagus tu. Dia nak cela orang. Anak kau dapat berapa, Jenab, kan? Apa nama ni? Anak kau ni dapat berapa SPM baru ni? Kata si Jenab tu, adalah Mak Limah hoi, kata dia. Mak Leha hoi, ada cukup makan berapa, kata dia. Lepas tu orang tu tak jawab, kata alhamdulillah anak Mak Leha ni ya dapat 8A1. Itu sebenarnya. Kalau dia tahu anak si Mak Jenab tu berapa dapat, mula dia kata, alah, dia kata tengok anak, padahal anak dia tak dapat bawa macam anak aku. Dia suka mencela. Humadatin lumadatin lumada wailun likulli humadatin lumada. Maka celakalah, waillah bagi orang yang mereka suka mengumpat dan suka mencela. Itu antara dia. Sebab tu sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Jadi dalam bab-bab ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan daripada buruknya tidak menjaga lisan. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Aus radhiyallahu an, ia telah meriwayatkan kepadaku Bilal bin Yahya, bahawa Syutair bin Syakal memberitahukan kepadanya bahawa bapaknya Syakal bin Humaid, iaitu mudahnya pernah datang, ya. Jadi kata Sa'ad ni mana ceritanya, Syakal bin Humaid pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, ya Nabi Allah, allimni ta'awudhan ata'awwadhu bihi. Allimni ta'awudhan ata'awwadhu bihi. Ya Nabi Allah, tolong ajarkan aku doa perlindungan yang mana aku dapat berlindung diri ini dengan membaca doa tersebut. Subhanallah, tengok. Ya, ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i, ya, iaitu hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Sahabat-sahabat, ada seorang sahabat datang jumpa sahabat ni, antaranya ialah iaitu yang bernama Syakal bin Humaid, yang datang jumpa Nabi SAW. Tanya Nabi SAW, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa untuk berlindung, doa perlindungan. Moga-moga dengan doa itu akan aku dapat melindungi diriku daripada perkara tersebut. Lalu kata beliau, fa akhadha bi yadi thumma qala. Lalu Nabi ambil pegang tangan dia, Nabi pegang tangan Syakal bin Humaid ini, pegang tangannya, Nabi kata, qala qul a'udzu bika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri maniyyi. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Qul, Nabi pegang tangan Syakal bin Humaid, qul, pegang tangan dia, Nabi kata qul a'udzu bika min syarri as-sam'i. Katakanlah, a'udzu bika min syarri sam'i, ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada kejahatan telinga aku ni. Suka dengar orang duk cakap bukan-bukan, suka dengar orang mencela orang, suka dengar orang mengumpat orang dan sebagainya. Qul, kata Nabi, pegang tangan Syakal bin Humaid, qul a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari. Siapa boleh tulis. Seulang balik. A'udzu bika min syarri sam'i. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan telingaku.
wa syarri basari, daripada kejahatan mataku, pandangan aku, wa syarri lisani, aku berlindung dengan kamu ya Allah daripada jahatnya lidah aku. Ini mulut puaka, mulut neraka, na'udzubillah min dzalik. Jauh daripada mulut puaka, mulut neraka. Dan yang terakhirnya, yang seterusnya, wa syarri qalbi, ya Allah ku berlindung dengan kamu daripada yakni kejahatan hati aku yang suka hasad dengan orang. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ya, apa dia ada baris? Satu, a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri maniyyi. 5 benda yang Nabi pegang tangan Syakil bin Humaid. Nabi kata, qul, katakanlah. Doa ni amalkan. Sebelang balik. A'udzu bika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri maniyyi. Apa makna maniyyi? Dengar punya mani, ya, iaitu jauhkan aku daripada keburukan atau kejahatan kemaluanku. Tengok. 5 benda ni kan? Telinga suka dengar benda tak elok. Mata suka perhati benda tak elok. Lidah suka bercakap benda tak elok. Hati suka bersangka tak elok dengan orang. Dan akhirnya yang di bawah itu namanya kemaluan. Berzina dan sebagainya. Itu keburukan. Keburukan yang seorang sahabat datang jumpa, ya Rasulullah, alimni ta'awudzan ata'awwadhu bihi. Aku minta satu doa berlindung agar aku dapat berlindung dengannya. Minta tolonglah ya Nabi Allah. Subhanallah, tuan-tuan faham kan? Itu antara dia. Jadi, kalau kita lihat dalam babak ni, maksud dia, Nabi sendiri ajar para sahabat supaya jangan jadi telinga puaka, mulut puaka, mata puaka, neraka, hati neraka, semua nerakanya. Dan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmizi, iaitu qala an Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Ya Rasulullah, beritahulah, katakanlah kepadaku sesuatu perkara yang dapat menjadi pegangan aku dalam hidup aku. Ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Ya Rasulullah, ajar aku, tunjukkan aku, ataupun berilah kepada aku satu perkara, satu perkataan yang dapat menjadi peganganku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul rabbi Allah thumma istaqim. Katakanlah Tuhan aku adalah Allah dan wastaqim, berlaku jujurlah. Yakni sentiasa dalam hidup ni apa saja yang berlaku, cakap jujur atau cakap benar atau berlaku jujur dalam urusan itu. Jangan kamu buat sikit-sikit, jangan kamu buat kadang-kadang. Istiqamah, kena lurus, kena teruskan, jangan duk bengkok-bengkok. Qul rabbi Allah, katakanlah Tuhan aku Allah, sumastaqim. Maksud dia apa dia? Iaitu kamu hendaklah berlaku jujur dalam kehidupan kamu, tanpa bengkang-bengkok, tanpa berbolak-balik atau berdolak-dalik. Kemudian disebut lagi, aku bertanya, qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Apa benda yang kamu paling takut ke atas aku? Mungkin ni tengok dia tanya, apa benda yang paling ditakuti ke atas aku? Tolong beritahu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha al-lisan. Nabi pegang lidah. Gini. Lalu Nabi jawab apa dia?
thumma qala, hadha. Ya Rasulullah, apa benda yang paling kita kena takut ke atas aku ni? Ma akhwafu ma takhafu alayya. Dia minta pandangan. Satu benda yang baik kan? Apa kita dapat belah ni? Gini. Kita jumpa orang, kita anak murid kan, jumpa dengan ustaz. Ustaz duk tengok panggil saya ni. Saya nak tahun akhir ni, saya nak minta nasihat ustaz. Apa benda yang ustaz tengok saya ni yang paling banyak tak betul? Ustaz tolong tegur saya. Yang paling ustaz tak suka. Tu. Jarang kan anak murid jumpa ustaz cakap macam tu? Ma akhafu ma takhafu minni alayya. Apa yang ustaz paling tengok? Saya panggil buruk banyak. Tapi apa yang ustaz duk risau atas saya ni? Supaya saya ni berhenti buat. Nabi tunjuk, hang jaga lidah hang gelok. Allahu akbar, Allahu akbar. Hang jaga lidah hang. Nabi ni akhadha bilisani nafsihi, ambil lidah. Hadha. Jaga lidah hang gelok. Mulut hang yang celupak sangat. Mungkin waktu tu ada sahabat ni macam tu, mungkin mulut lepas. Ya, ada kan? Kadang-kadang ada kan yang melepas mulut kan. Lepas mulut macam lawak tu macam kita buat lauk gurau tu kan. Tapi cara lepas mulut tu cakap memang orang dengar atau pedih kan tajuk dia. Kerana lidah mulut kerana mulut badan binasa, kerana mulut putus saudara, kerana mulut banyak dosa kan. Itu antara dia. Jadi Nabi tunjuk dalam bahasa mudahnya ialah iaitu tidak lain tidak bukan supaya jaga lidah bergelok. Kemudian antaranya ialah dalam hadis-hadis yang lain disebut iaitu la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak jujur, tidak cantik, tidak lurus, tidak baik. Boleh apa? Iman seseorang apabila tak cantik apa yang ada dalam hatinya. Iman tak bagus kalau hati tak bagus, kan? Seterusnya Nabi kata pada wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak cantik, tidak baik apa yang ada dalam hatinya sehinggalah apa yang dipertuturkannya itu baik. Kalau mulut duk maki hamun orang, kalau mulut dia duk mencela menghina orang, apa maksudnya? Maksud dia उसके दिल के अंदर बहुत बहुत खराब हो गया ना, उसके दिल के अंदर बहुत बहुत पागल हो गया. Bermakna उसके दिल के अंदर ईमान नहीं है. Dalam hati dil tu hati, orang Hindustan kata dil tu meradil adalah hati tadi, kan? So maksud dia kalau lah mulut duk mencarut maki hamun orang, asal jumpa orang aja mulutnya mulut berapi, mulut batu api. Maksud dia jawapan paling menarik pada memang tak ada iman lah. Sebab apa? Sebab hati tak betul. Kenapa ustaz tahu hati tak betul? Habis mulut kata orang. Jumpa ada tak ada menalai. Cerita macam Mami Jarum kan. Itu kena ingat itu antara dia. Dan di dalam hadis yang lain disebut idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Allahu akbar. Fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in a'wajajta a'wajajna. Rawi Tirmidzi hadis hasan. Setiap bagi anak Adam kan, setiap bagi kan Izzat sebab Ibn Adam bila berpagi anak Adam ini, maka seluruh anggota akan berkata, akan mengutuk inilah maksud dia menasihati lidah ni kan. Dia kata apa? Nah, anggota setiap pagi ni, setiap pagi idza asbaha Ibn Adam, dia kata lidah ittaqillaha fina, takutlah Allah, ya, takutlah Allah yang kamu ni kata anggota lain, kamu duduk dengan kami. Fa innama nahnu bika, kami duduk dengan kamu. Kita tu anggota, tapi hang seorang kena jaga ni. Hang ni, hang lidah jaga elok. Fa in istaqamta istaqamna, kalau hang bagus hang lurus, kami berlurus. Kalau cakap hang baik, kami berbaik.
Maksudnya betul kata sebab mulut badan, yes, binasa. Nampak? Sebab mulut badan binasa. Satu bagi idza asbah ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Maksud bagi nasihat. Marah lidah ni hang duduk elok. Kan hang duk kami ni duk dengan hang takat hang seorang mempih-pih. Kalau orang Kedah tengok orang Kedah buat mempih. Katakan hang kalau hang takat hang seorang, hang saja kan lidah duduk tempat lain. Kan tak apa. Masalah nahnu bika. Kami ni duduk dengan kamu. Kamu duduk dengan kami, duduk sekali. Kata mata dekat, kata telinga dekat lidah, kata kulit dekat lidah, kata misai dekat lidah, semua kata. Kalau hang bagus, kami semua bagus. Kalau hang jahat dengan kami dia jahat belaka. Kan? Betul tak? Orang kan orang meluat. Nampak kita mulut main, mulut kajak. Semua fizikal orang meluat. Bukan patutnya yang salah ni je. Tapi pasal hang duduk sekali dengan kami, bila hang puaka, hang neraka dengan kami semua neraka. Oh, subhanallah kan. Tengok sahabat mereka gitu. Dalam hadis yang lain, hadis Imam Ahmad dan Tirmizi kata pada man samata naja. Siapa jenis suka duduk diam itu orang yang paling selamat. Allahu akbar. Kan? Nah, pada elok mulut neraka ni kan. Siapa yang jenis duduk mulutnya ni mulut duduk diam, idza samata naja. Ambil ni kata-kata ni hadis Imam Ahmad dan Tirmizi tulis idza samata sad mim ta. Samat ni sakata lah ya. Sakit samit. Jadi dua sakata boleh, samata boleh. Idza sakata naja. Idza samata naja. Kalau hang diam, hang selamat. Apa maksud dia? Lebih baik daripada bercakap banyak yang tak ada manfaat, lebih baik duduk diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Bercakaplah benda baik atau duduk diam. Berzikir banyak-banyak kan selesai masalah. Kan? Sebab tu tengok orangnya duduk diam kan. Kan? Kita kacau orang duduk diam. Dia tak suka bersembang melepak kat luar dengan jiran-jiran dia. Bukan dia anti jiran. Dia kata kalau dia keluar je ada cerita-cerita dia. Kan? Contoh dia. Tu antara dia. Innal abda dalam hadis sahih muttafaqun alaih kata innal abda la yatakallamu bil kalamati ma yatabayyanu fiha yahwi biha fin nari ab'adu ma baina al-masyriq wal maghrib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan ucapan yang tidak jelas di dalamnya, nescaya akan menggelincirkannya di dalam neraka lebih jauh antara timur dan barat. Na'udzubillah min dzalik. Tu. Sebab tu kita bila bercakap, pastikan bercakap kita tu jelas. Maksud dia kalau nak buat satu benda, nak cakap tu benda, nak bagi tu benda, biar jelas jangan sebab mereka terumpat, tercela orang. Kan? Na'udzubillah min dzalik. Kan memang cantiklah tajuk kalau bak lidah ni. Jarang kata kaki neraka kan, tapi sebut mulut neraka ni semua orang pakai. Yes, orang pakai angguk. Itu antara dia. Ya. Wallahu a'lam. Tengok adalah banyak hadis lain. Ada hadis lain sebut pada antaranya innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajatin wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, iaitu sesungguhnya seorang hamba bila mengucapkan ucapan yang mengandungi keredaan Allah, ia tidak mempedulikannya, maka nescaya Allah akan mengangkat darjatnya disebabkannya. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan ucapan yang mengandungi kemurkaan Allah, yang ia tidak pedulikan, melantaklah aku nak maki hamun, kadang-kadang makin marah ni kadang orang politik kan. Jahannam, apa disebut nama kan. Oh, dia tak lah. Sebab apa? Cakap maki hamun orang mudah tak betul dah. Mampus. Contohnya kan. Kan kita tengok macam alah kisah lama lah kan. Jadi dia tak kisah. Yang penting aku puas bila aku maki orang. Maka kata Nabi SAW, nescaya akan menceburkannya ke dalam api neraka Jahannam. Kan kita baca tadi wailun likulli wailun maksud dia satu wadi di dalam kawasan neraka Jahannam yang mana yasilu fiha sadidun min ahli nar.
berjalan bersaliran beralih dalam ke wadi tersebut, yakni dan nanah orang yang duduk dalam neraka jahanam. Kan, jadi akan menceburkannya ke dalam neraka jahanam. Itu antara dia. Subhanallah. Sebab tu sahabat-sahabat, tuan-tuan sekalian, inilah akibat daripada kesan daripada mulut puaka atau mulut neraka ni. Sebab tu kita kena jaga bagi elok. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan kita dalam golongan yang mana doa yang Nabi baca tadi, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri maniji. Doa tu insya-Allah, ya Allah, jauh daripada kejahatanmu, mata, telinga, mulut, hati dan juga kemaluan aku. Atau saya peringkat seorang sahabat minta petua dekat Nabi, minta tolong, ya Rasulullah, alimni ta'awudzan ata'awwadhu bih. Itu antara dia. Ya. Subhanallah. Seorang sahabat datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan punca mulut neraka tadi. Seorang sahabat datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna fulanata tusalli al-lail. Ada seorang perempuan ya Rasulullah yang bangun qiyamul lail. Wa tasumun nahar, dan dia berpuasa di siang hari. Wa fi lisaniha syarrun tu'dhi jiranaha salitatun. Tetapi lidah dia ya Rasulullah, dia puasa, dia sembahyang qiyamul lail, tapi lidahnya tetap menyakitkan jirannya dengan kata-katanya yang jahat. So apa pandangan Rasulullah tentang perempuan ni? Sembahyang bagus tiap-tiap malam, qiyamul lail. Puasa siang hari, alhamdulillah, Senin Khamis tak lepas contohlah. Tapi mulutnya jahat, suka menyakitkan jiran-jiran dia dengan kalimah-kalimah jahat dia. Apa Nabi jawab? La khaira fiha hiya finnar. Sesungguhnya bagi dia tidak ada apa kebaikan dalam amalannya. Semayang pun tak ada apa kebaikan. Puasa pun tak dapat apa-apa. Sahlah puasa dia, baguslah solat, tapi tak dapat apa-apa. Tapi yang paling dahsyat, na'udzubillah min dzalik, Nabi kata kepada dia, hiya finnar, dia duduk, dia masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena ingat. Wahai yang rasa mulut ni macam puaka, mulut dia mulut ahli neraka, na'udzubillah min dzalik, bertaubatlah. Kadang-kadang kita sesama kena ada pensyarah pun kena terlibat juga. Ada pensyarah ni naik jadi profesor media. Ada pensyarah yang dapat pangkat sekian-sekian. Kita kan bunyi lah. Alah, dia tu orang apa? Dia kabel dia bagus, memanglah cepat. Jadi dia mulut kita kan tu doa tadi dah jauh pada hati yang jahat tadi kan. Biarlah ke dia. Kalau dia kabel ke apa ke. Kalau tak betul, rezeki dia. Kita nak hira buat apa? Kan? Tapi hati kita pun jahat sama. Kita pun sama juga sebenarnya. Kan? Ada orang ni kan, dah rezeki dia. Cukup. Yang kita duduk sembang buat apa? Dah rezeki dia. Dah tercatat rezeki dia. Tak apa Tuhan, kata dia. Dia tu kan. Dah. Dia dengan Allah. Jawab pintu je. Kalau tak betul, dia dengan Allah. Kita tahniah lah pada congratulations kat dia. Dia berjaya, dia cepat naik pangkat. Apa kita nak gaduh-gaduh? Kita semayang, dai ni tinted. Dai ni tinted. Tinted. Lebam dai tapi mulut Allah. Dekat bilik-bilik pensyarah tu. Ngata korang tak habis-habis. Kan? Dan ini bertepatan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW sebut, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'am wa syarab. Ini kisah puasa lah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak elok, malah beramal dengannya, serta tidak meninggalkan kejahilan, maka tiada guna isi Allah buat mereka yang meninggalkan makan dan minum mereka itu. Subhanallah. Oh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Ya, begitulah keadaan dan seketikanya perbincangan kita pada malam ini kan, iaitu kedudukan kita pada hari ini, cuba tengoklah, kan, cuba cek elok-elok bagaimana lidah kita, bagaimana kita punya peranan kita, iman kita, ketakwaan kita pada Allah ni. Boleh tak kita ni kalau muhasabah jaga hati kita, kan dalam hadis sebut tadi tak sempurna iman kalau hati kita tu tak sempurna, dan tak sempurna hati itu iman tadi ni hati jika lidah kita pun tak cantik, tak lurus, tak beriman kepada Allah. So memang kita tak nafikan, memang punca duduk di dalam, dan kadang-kadang menyebabkan bila dia tak sabar, dia akan meronta-ronta suruh mulut bercakap. Kan? Macam orang mandi jenazah. Dia jenazah tu orang sekian-sekian. Jadi tengok budak tu mungkin jenazah tu budak mak rempit. Dan dia cek rempit ni, faham rempit, bau arak pula kadang-kadang ada budak rempit, dia minum arak baru dia rempit. Ya kita tengok jenazah tu mulut ngong gitu kan. Muka dia hitam semua. Jadi patutnya kita tak cerita tu aib. Kan aib. Jadi kita mulut ni, hati tak beriman ni. Hang cerita. Awak ceritalah. Kalau awak cerita nanti, orang pasti akan seronok dengan cerita awak. Bunyi suara macam dia bahasa kan. Kalau awak cerita nanti, maka orang akan seronok cerita awak. Awak akan disukai oleh orang lain. Ada pun pak cerita. Hantar dah. Aku bawa ni mandi si anak si lebay dolah buah ni. Allah. Mencela orang. Ingat wahai para pemandi jenazah. Sebab tu kita ni bila mak ayah meninggal, isteri meninggal ke, anak meninggal, kalau boleh kita anak beranak mandilah. Yalah kalau boleh. Kan? Tak payah duk cerita sebab tu aib pun ayah kita, aib pun aib mak kita, aib anak kita. Jangan ceritakan aiban jenazah. Ada orang yang mandi jenazah cerita ke orang. Kan contoh dia. Banyak benar. Rumah tangga orang bergaduh bercerai-berai. Oh, kita ni Masya Allah. Para nartizen. Pakai duk kutuk bla 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 bla. Kita tak tahu cerita apa. Yang bercakap tu sebelah pihak je. Yang kawan nak menceraikan tu diam pula. Kita pula lah bergaduh. Ya. Jadi, ini kadang-kadang kita duk risau tuan-tuan dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga kita pastikan, ya, jadikan lidah kita, seluruh panca indera kita ini sentiasa melaksanakan atau melakukan perkara yang diperintahkan sahaja. Kita cuba sedaya. Tangan kita ni nak ambil hak orang. Tangan kita nak ambil pen dekat pejabat buat balik. Kata masuk pen pejabat tu berpikir, besok cepat-cepat pulangkan balik. Ya. Ni kita sahur. Mungkin semalam kita terlepas mulut dengan kawan. Besok ni kita pergi cepat-cepat. Kak, semalam saya tercakap-cakap tu, minta maaf lah kalau terkata dekat kakak ke mana, saya pun tak perasan lah. Tak apalah. Yes. Kita rasa kita macam ada kelemahan. Kita rasa kita kalau bercakap ni, mulut tu jahat. Cepat-cepat minta maaf dengan orang. Besok je pergi. Atau WhatsApp. Assalamualaikum, bla bla bla, minta maaf semalam ni. Ada mungkin terasa minta maaf macam-macam dalam grup kan. Orang cakap, tak biasalah boleh bercakap. Kan? Lepas ni kita berhati-hati lah. Kan? Jadi orang beri nasihat. Itu kita kena pegang insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya ulang balik dalam bahasa mudahnya, dia punya bicara kita ni, iaitu apa dia? Kerana mulut, badan binasa, kerana mulut, orang terasa, kerana mulut, hati terluka. Kerana mulut, manusia buang masa. Kerana mulut, tak bertegur sapa. Kerana mulut, putus saudara. Kerana mulut, kita banyak dosa. Kerana mulut, badan binasa. Kerana mulut, orang terasa. Kerana mulut, hati terluka. Kerana mulut, buang masa. Kerana mulut, tak bertegur sapa. Kerana mulut,
putus saudara kerana mulut. Kita banyak dosa. Na'udzubillah min zalik. Jadi insya-Allah moga-moga harapan saya dan harapan pihak Pusat Islam UTM Kuala Lumpur kepada semua yang menyaksikan pada pagi ini, insya-Allah jaga mulut, jaga pribadi kita, jaga akhlak kita, insya-Allah ya. Moga-moga mulut hanya dapat dijaga dengan kesabaran saja. Mulut nak bercakap benar tak betul, yang jahat ni mengumpat whatever mencela ni, hanya dengan kesabaran dan ketakwaan sahaja. Sabar banyak-banyak. Ingat, nak buat jahat takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk saya Ustaz Asim Bahari yang bercakap pada pagi ini. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Kalau misalan-misalan ataupun contoh-contoh yang saya bagi tadi ni, mungkin ada sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dengar ni, para pensyarah ada juga pensyarah kan dengar, ataupun para staf-staf kaki tangan, pengurusan UTM Kuala Lumpur yang dengar ni, terasa hati, saya minta maaf banyak-banyak ya. Saya lepas mulut tu, saya akan cakap tadi benda yang umum. Saya tak khusus, cuma dah yang panggil saya ni, UTM Pusat Islam di Kuala Lumpur, saya cakap tentang pensyarah lah, cakap tentang belajar dan sebagainya. Tak salah kan? Kalau rasa tak boleh terima tu, saya minta maaf banyak-banyak. Yeah, very, very apologize. Yeah. Very, very apologize. Minta maaf banyak-banyak. Jadi, saya ingat sekadar itu jadi dapat disampaikan pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada diri saya sendiri. Cukup sekadar itu. InsyaAllah, jika diberi peluang lagi pada masa akan datang, InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain bicara, di lain masa insyaAllah. Allah alam, yang baik datang daripada Allah, yang lemah pada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.